Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi kita di channel Siring Jalan ini, channel Malaysian Respond. Ini kali kita punya topik tentang topik yang hangat lah orang bilang diperkatakan. Kita review balik tentang isu parti. Tapi kali ini kita akan mengupas tentang kegagalan pihak yang menuduh Sabah ini sebagai negeri yang dibanjiri parti. Kita akan telanjangkan siapa sebenarnya yang jauh lebih gagal dalam menangani isu parti berbanding negeri Sabah. Okey, tapi sebelum itu tuan-tuan, kalau rasa konten Siring Jalan ini bermanfaat untuk kita kupas atau bahas sama-sama, silakan komen di ruangan komen. Yang mau subscribe, mau menyokong channel ini, alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan. Okey, tuan-tuan, kalau kita mau mengimbas siapa yang gagal antara siapa, maka kita kena adil lah. Tiga-tiga kita ambil. Sabah, Sarawak, Semenanjung. Kan? Kita mulai dari negeri yang paling berjaya dulu. Ya, negeri yang paling berjaya dalam menangani parti tidak lain tidak bukan adalah negeri Sarawak. Kan? Bahagianlah Sarawak, Sabah, Semenanjung. Jadi bahagian yang paling sukses orang cakap Sarawak. Di Sarawak kita tidak boleh bilang tiada parti, ada. Tapi kerajaan negeri Sarawak disebabkan keseriusan diorang dan mungkin keberuntungan Sarawak itu sendiri yang tidak ada ancaman dari parti yang serius, maka dia sukses menangani isu parti. Di Sarawak sistem parti dia simple. Kalau kita pergi tengok persempadanan Sarawak dan Indonesia, banyak ladang-ladang sawit yang baru buka. Orang-orang dari Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat banyak yang keluar masuk. Jadi dia more into daily basis. Ya, dalam kadar harian. Diorang pergi pagi pulang petang. Kerja sawit. Tapi penanganan dia sangat berkesan. Immigration Sarawak, terutama di pos besar Tebedu sana, diorang ada sistem pendataan yang sangat-sangat bagus. Pekerja, majikan semua bagi kerjasama. Jadi Sarawak, walaupun tanpa campur tangan pusat, kerajaan negeri diorang ada orang cakap semi otonomi menangani hal ini. Alhamdulillah Sarawak sangat-sangat sukses menangani isu parti. Ya, hampir tiada parti lah. Sebab diorang ada izin semua. Di Sabah, isu parti ini nombor 2 lah. Orang cakap Sarawak nombor 1 paling bagus, Sabah masih nombor 2, tidak teruk. Tapi kenapa tuan-tuan Sabah dicop sebagai teruk? Pertama, untuk menutupi kegagalan pihak yang lebih teruk. Sudah tentulah kan. Kedua, ketidakseriusan pihak yang sepatutnya menangani isu parti di Sabah. Kenapa diorang tidak serius? Wallahu alam tuan-tuan, saya tidak mau menuduh, tapi boleh jadi ada agenda tertentu, kan? Diorang tidak mau isu parti di Sabah ditangani dengan tuntas, jadi akan ada hal-hal yang diorang boleh ambil kesempatan, kan? Ketiga, kita punya kerajaan negeri sendiri, kan? Yang tidak juga serius dan bermain tarik tali dalam hal ini. Malah parti yang jadi mangsa, contohnya Parti Warisan dan PBS dulu, masa PBS pemerintah, balik-balik dijadikan kambing hitam. Paling teruk warisan lah. Padahal warisan pemerintah 26 bulan saja. Apa yang dia boleh bikin? Malah dituduh dia yang menternak parti. Menternak tu dia cakap. Padahal 26 bulan. Apa yang warisan boleh bikin? Tapi itu pun warisan tetap proaktif. Tetap proaktif. Dengan mencadangkan PSS. Tapi ditolak oleh pihak tertentu yang tidak mau melihat warisan berjaya menangani hal ini. Kalau warisan berjaya, habislah diorang. Jadi tuan-tuan, kenapa isu parti ini perlu kita kupas betul-betul? Sebab dampaknya besar. Contohnya ya, dalam sektor pelancongan. Dulu saya selalulah orang cakap dekat sama orang-orang yang kerja di sektor pelancongan. Jadi terutama sektor pelancongan yang menguntungkan dari Indonesia dan Timur Tengah. Timur Tengah terutamanya. Orang-orang Arab kalau pasal menghambur-hamburkan duit nombor 1. Jadi saya tanya, "Sir, why you don't go to Sabah? Try to explore Sabah." Dia cakap, no. Sabah many foreigner, many unwelcome people. Saya tanya kenapa begitu? Dia cakap Sabah banyak parti lah, dia cakap. Sampai begitu gambaran orang. Padahal hal ini tidaklah seteruk yang kita sangkakan. Pendataan di Sabah sebenarnya tidak akurat, tidak tepat. Kenapa? Kita ambil contoh. Parti di Sabah, balik-balik yang dicop itu kalau tidak Bajau, Suluk, Bugis. 3 ini saja. Asal 3 ini memang teranggap parti lah itu. Jadi kita bagi contoh tuan-tuan ya. Dulu, hujung tahun 80-an, awal-awal 90-an, ada kampung lembaga padi lah contohnya. Kampung lembaga padi di sempadan Likas dan Inanam. Kampung ini rata-rata dihuni oleh rakan-rakan kita dari suku Bugis. Orang Sabah, berasal dari Tawau kebanyakannya. Ya. Tapi diorang datang KK pada hujung tahun 70-an dulu sebab tenaga kerja diorang diperlukan untuk sektor nelayan. Diorang banyak jadi pakar-pakar nakoda. Jadi diorang banyak tinggal di kampung lembaga padi. Sebab ada juga yang kerja di kilang-kilang di Kolombong. Jadi tuan-tuan, pada penghujung tahun 90-an, apabila ada pendatang daripada Indonesia datang, ada yang tanpa izin, ada yang dengan izin, jadi takkanlah diorang mau tinggal di kawasan Cina pula, kan? Ataupun tinggal di tengah-tengah KK, tidak masuk akal lah. So, diorang tinggal berhampiran dengan kawan-kawan diorang, saudara-saudara daripada suku Bugis tadi. Ini bukan orang cakap
inkahut ataupun berpakat dengan diorang, bukan. Tapi orang cakap ini lebih kepada peri kemanusiaan. Nama pun satu suku. Jadi tinggal sama-sama. Jadi satu kampung Lembaga Padi dicop sebagai kampung Pati pada masa itu. Kalau tidak percaya boleh cek balik. Begitu juga lah kampung Pasir di Likas, kampung Pondo di Pulau Gaya. Apabila orang dari suku Bajau, orang Malaysia macam kita orang, tinggal di situ, datang pula orang daripada Filipina yang Pati, tapi dia tinggal berampiran jadi satu kampung itu akan dicop. Jadi itu perspektif diorang. Sebenarnya angka dia tidak terlalu teruk, tapi sengaja dibikin-bikin oleh pihak tertentu, contoh macam Parti Star, untuk survival politik diorang. Ya, saya boleh buktikan tuan-tuan. Orang yang dianggap Pati ini bukan Pati. Contoh terdekat, kita tengok IC. Kan? Tidak mungkin MyKad Malaysia yang canggih ini boleh orang cakap dipalsukan oleh satu keluarga terus. Kan? Dia akan per individu. Bukan satu keluarga. Tapi kalau kita tengok, cek satu rumah orang Suluk atau rumah orang Bajau atau rumah orang Bugis, tengok. Satu keluarga tu ada dia punya data. Ada surat beranak. Kalaupun tidak ada surat beranak, IC ibu, bapa, anak semua tally. Tally. Dari segi tahun kelahiran semua tally. Jadi ini bukti jelas, IC itu IC yang original. Ya, orang Bugis, orang Bajau, orang Suluk di Sabah, memang original Sabahan. Tidak ada isu tentang itu. Tapi angkanya macam saya cakap ditambah-tambah. Dan keseriusan penanganannya, pendataannya, perangkaannya semua pun amburadul orang cakap. Kelam kabut. Sebab orang tidak mau ada sistem teratur. Kalau ada sistem yang teratur macam PSS contohnya, kalau jadi itu hari, akan musnahlah impian orang untuk mewujudkan hayalan kononnya Sabah banyak Pati. Jadi yang berbalik kepada angka tadi. Negeri mana atau bagian mana yang paling champion pasal Pati? Yang paling teruk? Tidak lain tidak bukan tuan-tuan semenanjung Malaysia. Terutamanya Kuala Lumpur dan Selangor. Kalau Selangor tidaklah pula kita boleh salahkan PKR. Sebab PKR kan kerajaan negeri. Tapi negeri ataupun bahagian yang paling hancur dengan Pati adalah seluruh Lembah Kelang, Johor, Pulau Pinang dan sebahagian besar Perak dan Negeri Sembilan. Tempat-tempat yang ada kawasan perindustrian. Mau cerita pasal macam mana teruknya tuan-tuan? Kita bandingkan. Di Sabah, kawasan Pati, di kawasan dia tinggal saja. Tidak di keseluruhan. Dia akan berkelompok di tempat-tempat tertentu. Dia tinggal di kawasan yang ada suku-suku yang dekat sama dia. Kalau dia Bajau Filipina, dia akan dekat sama dengan Bajau Malaysia. Contohnya lah. Di Semenanjung tuan-tuan, saya cerita dari awal A to Z lah. Ya minta maaf itu agak panjang. Contoh kita naik kapal terbang dari KK. Turun di KLIA. Benda pertama yang akan kita nampak adalah ulat-ulat teksi Arab. Teksi-teksi ulat-ulat haram daripada orang-orang Arab. Orang Syria, orang Palestin, orang Somalia kadang-kadang. Diorang berkeliaran di airport. Yang lain jadi pura-pura jadi penterjemah. Jadi orang panggil airport rep ataupun airport representative yang bekerja di hotel-hotel 5 bintang. Sampai begitu orang kerja. Yang lain daripada agensi pelancongan. Haram tidak haram, wallahu alam. Tapi ulat Arab ini menangis taksi-taksi tempatan. Sampai Grab semua menangis. Macam mana orang boleh mengambil penumpang di sana? Itu yang pelik. Dilapor, tangkap sekejap, keluar balik. Permit kereta tiada. Insurans semua tiada. Tapi lesen orang pun tiada. Tapi orang boleh mengangkut semua pesenja-pesenja Arab yang berduit banyak. Contoh ya. Pertama, di airport. Terus kamu pun naiklah konon kereta. Mau pergi KL lah kita ambil contoh. Sebelum sampai KL singgah highway dulu. Di RNR. Turun di RNR. Tukang sapu biasanya. Cleaner di sana. Kalau bukan Bangla. Pasti warga negara Indonesia. Jadi kita pun pergi order makanan. Singgah RNR mau makan sate kajang. Contohnya lah. Bila kita order. Yang ambil order. 100% saya rasa tuan-tuan mesti warga Indonesia. Yang bikin air pun diorang, yang masak diorang, pelayan pun diorang. Jadi, tengok. Hampir tiada orang Malaysia. Okeylah, berangkat dari sana, jalan. Akan ada security kamu jumpa di mana-mana. Security dia kebanyakan, pastilah Nepal. Kan? Hampir tidak ada security tempatan. Kalau ada pun jadi dia punya supervisor sajalah. Nepal. Okey, pergi singgah isi minyak. Di stesen minyak. Tidak payah tanya attendant. Pergi manajer stesen minyak. Manajernya pun Bangla. Kamu pergi pasar. Tukang potong ayam. Tukang timbang. Semua Bangla, Nepal, Indonesia. Lepas itu kamu jalan-jalan. Kan? Jalan-jalan. Pergi tengok restoran-restoran ke apa. Yang kerja kebanyakan siapa? Myanmar. Pembantu rumah. Kamboja. Indonesia. Lepas itu pergi Bukit Bintang. Penuh dengan Arab. Ancaman diorang lagi besar. Sebab diorang menguasai terus ekonomi. Pasar borong di Semenanjung sekarang dikuasai oleh orang Bangladesh dan orang Rohingya. Myanmar. Habis orang cakap. Berbanding dengan di Sabah, mana ada orang Pati di Sabah menguasai sesuatu? Tidak ada. Kan? Tapi di Semenanjung hancur orang bilang. Di tempat-tempat semua. Jadi kenapa sampai begitu hancurnya? Di Semenanjung apa kurang? Semua penguat kuasa ada. Putrajaya dekat.
sekali lagi isunya adalah keseriusan dan berlaku ketirisan sistem. Jadi siapa yang gagal, tuan-tuan? Siapa yang gagal? Parti mana yang memerintah di Semenanjung? Suku Sakat Giras. Kita sendiri tahu. Jadi sebelum menuduh orang gagal, sebelum menuduh negeri Sabah ini penuh dengan parti, cermin dulu. Cermin dulu, wahai penyokong-penyokong Giras. Kamu punya taiko-taiko di Semenanjung itulah yang lebih gagal menangani isu parti berbanding di Sabah. Ingat, isu parti di Sabah sengaja ditokok tambah. Ya, dia punya figure, dia punya angka, perangkaan dia sengaja ditokok tambah oleh pihak-pihak tertentu untuk survival politik. Adalah dia kempen, dia cakap warisan kaki penternak parti. Padahal tidak ada. Isu itu sengaja diadakan. Okey? Jadi tuan-tuan, jelas pihak yang lebih parah, yang lebih gagal menangani parti adalah orang yang bersuara mengatakan kita gagal menangani parti. Orang yang menuduh Sabah negeri penuh dengan parti, di tempat dia sendiri sudah hancur dikuasai oleh parti. Jadi sekarang bercerminlah kita, tuan-tuan. Ini untuk kebaikan negara kita semua. Kepada pihak yang berkenaan, serius-serius sikit buat kerja. Jangan pandai menuduh saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bah kalau Sabahan?